Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai. Jadi, live ini adalah bertujuan untuk mengulas kenyataan Perdana Menteri pada perhimpunan malam semalam bahawasanya diri dia telah diugut oleh kuasa barat. Okey. So, gambaran diberikan bahawa oleh kerana PM lantang memperjuangkan orang Palestin, maka PM telah diugut oleh kuasa barat, dan ini bukan orang lain yang beritahu, ini PM yang beritahu. Dan ini telah disusuli dengan kenyataan pihak berkuasa bahawa langkah-langkah keselamatan telah diambil bagi menjaga keselamatan Perdana Menteri. Baik. So, pertama, berdasarkan soalan-soalan yang telah diajukan kepada saya, pertama, langkah pihak berkuasa untuk meningkatkan security atau keselamatan buat PM adalah langkah betul dan tepat, berdasarkan dakwaan PM sendiri bahawa dia telah diugut. Okey. So, itu langkah betul dan tepat. Okey. So, itu jangan pergi sana pergi sini, it's very straightforward. PM dakwa dia diugut, maka langkah keselamatan tambahan perlu diambil. Okey. Kedua, berhubung dengan dakwaan PM sendiri. Baik. Jika PM telah diugut oleh kuasa barat dan PM berkata dia tidak gentar dan dia ni dan sebagainya, jadi saya katakan syabas kepada PM kerana tidak gentar. Bagaimanapun, perjuangan seperti yang telah saya katakan dalam live tadi, sebentar tadi, anda boleh scroll ke bawah Facebook Ragi J.C. Ritaudin untuk tonton. Seperti mana yang saya beritahu, bila PM kata dia tidak gentar, saya ucapkan syabas, tetapi perjuangan kerajaan ni pada pandangan saya, hemat saya, adalah palsu. Kerana apabila kita lihat ianya tidak membolehkan penonton ataupun mereka yang hadir untuk bawa spanduk hina atau kutuk PM Israel yang menjadi punca kepada keganasan dan penderitaan orang-orang Palestin yang tidak berdosa, maka perjuangan itu tidak bermakna. Sebab kita orang bebas, kita sedang memperjuangkan orang tertindas atas kezaliman pihak tertentu. Tetapi kita, dakwa kita dalam keadaan bebas hendak perjuangkan orang yang tertindas, tetapi kita tidak dibenarkan secara terbuka menyuarakan rasa marah kita dengan spanduk dan sebagainya terhadap orang yang menindas pihak yang kita perjuangkan. So, bagi saya itu palsulah, perjuangan palsu. Anyway, PM dakwa dia telah diugut. Now, setakat ini anda penindasan orang Palestin di Gaza ni sudah berlarutan lebih 70 tahun. Negara kita merdeka berapa tahun? 66 tahun, dari 1957, sekarang 2023, 66 tahun. Dalam 66 tahun ini kita sudah ada 10 Perdana Menteri, bermula dengan Tunku Abdul Rahman, diikuti dengan Tun Razak, diikuti dengan ini itu, dan kemudian Tun Mahathir, kemudian Abdullah Badawi, dan kemudiannya Najib Razak, dan seterusnya Tun Mahathir kembali, Muhyiddin Yassin, kemudian Ismail Sabri, dan kini Anwar Ibrahim. Okey. Antara Perdana Menteri yang lepas, yang paling lantang menentang kezaliman terhadap orang Palestin sampai diiktiraf di dunia luar dan dipuji melangit di dunia Arab, tak lain tak bukan Tun Mahathir. Dan dalam isu Palestin yang berlaku ni, Tun Mahathir telah dipuji melangit sekali lagi di seluruh dunia, khususnya di dunia Arab. Tahu tak kenapa? Kerana Tun Mahathir satu-satunya pemimpin yang berani menyerang Israel dan kuasa barat, khususnya Amerika. He does not mince his word. Dia bercakap terus terang secara langsung, bukan secara tidak langsung. Dia mengutuk, mengkritik Israel dan mengutuk, mengkritik Amerika Syarikat. Itu baru perjuangan yang komplit. Anda memperjuangkan orang yang tertindas, tetapi anda juga menyelar secara langsung, secara spesifik, secara keras orang yang menindas. Okey. Now, Tun Mahathir tak mendakwa diri dia diugut.
Mungkin dia diugut, mungkin dia tidak diugut, saya tak tahu, tapi dia tidak pernah membuat kenyataan di umum dia diugut. Tidak ada Perdana Menteri sebelum ini membuat kenyataan di umum bahawa mereka diugut. Saya kira sebab itu sudah jadi tanggungjawab mereka, tak payah sebut. Ya, sebab ugutan, tekanan kuasa barat, kuasa luar negara terhadap sesebuah negara kerana kuasa luar tidak setuju dengan hala tuju negara atau sesuatu yang dilakukan oleh negara, jadi dia nak tekan negara itu, sudah menjadi perkara biasa dalam zaman ini. Contohnya Amerika menekan China kerana takut dengan China. Amerika menekan negara-negara kecil untuk memihak kepada dia, bukan memihak kepada China. Itu perkara biasa. Okay? So sama ada Perdana Menteri ditekan atau diugut, saya tak tahu. Mungkin dia ditekan tapi dia secara peribadi merasakan itu ugutan, saya tak tahu. Tetapi ini perkara biasa, khususnya bila melibatkan Israel dengan Palestin. Tetapi Perdana Menteri yang lepas, khususnya Tun Mahathir, tetap melaksanakan tanggungjawabnya untuk bebas bersuara sebagai sebuah negara berdaulat untuk memperjuangkan orang Palestin. Dan dia tidak gentar. Dan bukti dia tidak gentar bukan dari kenyataan mulut Tun Mahathir. Tun Mahathir tak payah sebut dia tak gentar, dia tak takut. Dia tidak menunjukkan bahawa dia tidak gentar menerusi percakapan dia. Dia menunjukkan dia tidak gentar menerusi aksi dia. Dia terus menyerang Israel. Dia terus menyerang PM Israel. Dia terus menyerang Amerika yang menjadi dalang pencetusnya perbalahan ataupun peperangan di wilayah Gaza. He speaks with his actions, not his words. Ya. So, dia tak perlu sebut sesuatu yang memang sudah jadi kebiasaan. Negara barat beri tekanan ke, ugutan ke, dia tak perlu sebut benda tu. Itu hal dia. Dia tahu nak tangani benda tu. Dia tidak perlu bebankan rakyat nak beritahu dia diugut. Dia cuma menyuarakan hasrat rakyat, apa yang terkandung dalam diri rakyat, hati rakyat. Dia mewakili rakyat dan bersuara menentang pihak yang menzalimi orang Palestin. Ya, bukan membimbangkan rakyat dengan dakwaan dia diugut. So, pendek kata, Tun Mahathir speaks with his actions, not his words. Dan dia seorang yang memang tidak gentar, dan satu Malaysia tahu, satu dunia tahu. So, jadi jika PMX benar-benar diugut ke, ditekan ke, saya kira PMX tak perlu beritahu kita. Tak perlu bebankan rakyat. Bila PMX anjurkan satu perhimpunan, sebenarnya kita lihat beberapa hari ni, sesiapa sahaja menganjurkan perhimpunan, dia memang penuh. Sebab rakyat tak kisah sekarang siapa yang anjur, janji ada pentas, ada platform untuk mereka turun dan berdemonstrasi, menyuarakan kemarahan mereka. Itu sahaja yang rakyat lihat. Ya, mereka nak turun, mereka nak menyuarakan apa yang terkandung dalam hati jiwa mereka. So, Perdana Menteri harus membawa suara rakyat itu dan menunjukkan bahawa dia tidak gentar menerusi aksi dia, bukan percakapan dia. Tak perlu nak beritahu anda diugut, rakyat pun tak takut untuk turun. Rakyat tak takut untuk turun berdemonstrasi memperjuangkan orang Palestin. Jadi apabila anda berdepan dengan orang yang tidak takut, orang yang tidak gentar, kemudian anda cerita kat orang itu bahawa anda diugut, itu saya rasa tidak kena pada tempatnya. Orang yang turun pun semua ni berani. Cuba kerajaan ataupun siapa-siapa halang demonstrasi nak perjuangkan Palestin. Mustahil anda boleh halang. Nanti jadi kecoh. Tak boleh halang. So, sebab itu bila kerajaan buat pentas, platform, ruang untuk orang bersuara, orang gembira. Yang turun semua ni berani. Tak takut, tak gentar. Kemudian PMX cerita dia diugut. Itu bagi saya, the rakyat doesn't give a damn. Awak diugut, awak uruskan. Tetapi apa yang kita nak lihat ialah PMX, ya, berani lantang bersuara dan tunjukkan dengan aksi dia bahawa dia tidak gentar. Ya, memang apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa betul dan tepat. Apabila PMX kata diugut,
mereka tingkatkan langkah keselamatan. Tapi itu urusan antara PMX dengan pihak berkuasa. Ini rakyat tak perlu tahu. Rakyat cuma nak lihat menerusi aksi PMX bahawa dia tidak takut, tidak gentar. Setakat ini kita lihat, ini kali pertama semenjak zaman Tun Mahathir di mana Perdana Menteri tidak lantang dan jelas dan secara langsung menyelar mengkritik PM Israel, negara Israel dan Amerika Syarikat kerana membantu marakkan perang dan mencetuskan perang di wilayah Gaza. Tidak ada. Malah spanduk yang nak mengutuk PM Israel pun tidak dibenarkan. Jadi menerusi aksi, kita tidak nampak bahawa PMX tak gentar. Kita nampak dia gentar, dia takut. Itu mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.